Assalamualaikum dan kembali lagi ke Z Review semua. So hari ni Izzat nak buat sedikit perbahasan mengenai episod ke-21 Ultraman Deca. Antara episod yang paling epic, paling hype, dan di sinilah terjawabnya teori kita ya. Adakah Dyna akan comeback ataupun tidak? Dan semua tu jawab di episod kali ni. So kalau kau nak tahu apa je kejutan dalam episod ke-21 ni, stay tune lah dalam video kali ni, okey? Episod ke-21 Ultraman Deca dibukakan dengan Kanata dan juga Rimon yang telah pun ditugaskan oleh pasukan Dark Select untuk menyiasat sebuah fasiliti. Fasiliti tersebut dikatakan membuat tenaga yang banyak dengan menggunakan S Plasma Reactor. Fasiliti tersebut juga dimiliki oleh seorang lelaki bernama Mr. Hiyama. Mr. Hiyama dengan ramahnya memperkenalkan diri dia pada mereka dan dia pun bertanyalah apa tujuan Dark Select berada di situ. Dia menyatakan bahawa mereka ni telah pun mendeteksi suatu bacaan spear di kawasan tersebut dan mereka telah pun meminta bantuan daripada Mr. Hiyama untuk membantu mereka dalam siasatan mereka. Mr. Hiyama dengan senang hatinya membawa Rimon dan juga Kanata ke dalam fasiliti tersebut. Kita berlanjut ke opening dan tajuk untuk episod hari ini adalah The Price of Prosperity. Bukan prosperity burger ya, tapi prosperity ataupun dalam bahasa Melayunya adalah harga dari sebuah kemakmuran. Mr. Hiyama pun tanpa segan sila pun membawalah Kanata dan juga Rimon ke dalam fasiliti tersebut. Dan seperti yang mereka jangkakan, yang betul yang spear ada dekat situ. Tapi spear yang digunakan tu adalah bangkai spear yang telah pun mati ya. Dan Mr. Hiyama mengatakan bahawa mereka menggunakan bangkai spear tersebut untuk menjana kuasa daripada S Plasma Reactor tersebut. Kanata semestinya tak menyetujui lah dengan cadangan tersebut kerana baginya spear adalah makhluk yang sangat berbahaya. Yalah, makhluk spear tu pun sampai boleh menutup bumi. Ini kan pula kalau ia jatuh ke tangan manusia kan, tak tahu apa yang akan jadi. Tapi Mr. Hiyama berkeras untuk menggunakan spear kerana dia menyatakan tak ada undang-undang yang dikatakan mereka ni tidak boleh memiliki bangkai spear. Dia juga menyatakan bahawa sekarang ni manusia ni hanya ada dua pilihan je, iaitu sama ada mengalahkan spear ataupun hidup secara simbiotik dengan spear. Dan mereka berdua pun beradulah pendapat mengenai tersebut sampailah Mr. Hiyama akhirnya terpaksa mengundur diri kerana dia mempunyai hal. Rimon dan Kanata pun terpaksalah meninggalkan fasiliti tersebut kerana tak ada apa-apa yang mereka boleh buat. Sebabnya itu adalah polisi mereka dan mereka ni sebagai pasukan luar tak boleh nak senang-senang campur tangan. Apatah lagi ini melibatkan hal politik, lagilah tak boleh. Asumi pun seperti yang Izzat nyatakan tadi tu pun memang dia tak setujulah dengan cadangan Mr. Hiyama tu. Dan tanpa disedari oleh mereka, Agams juga mendengar perbualan mereka. Mr. Hiyama di fasiliti tersebut akhirnya telah pun mengambil keputusan untuk menguji cuba S Plasma Reactor tersebut dengan menggunakan tenaga spear. Tetapi salah seorang penyidik telah memaklumkan akan ancaman yang akan mereka hadapi. Tapi Mr. Hiyama ni berkeras juga untuk menggunakannya kerana kalau mereka tak gunakannya sekarang, TPU tu akan terus mengganggu mereka. Nak tak nak, mereka ni terpaksa juga menjalankan uji kaji tersebut. Tapi sayangnya uji kaji tersebut tidak berjalan seperti yang mereka harapkan. Sebaliknya spear menghilang kendali dan berlakulah satu letupan yang besar. Spear tu kemudian pun bergabung menjadi satu dan membentuk satu raksasa yang cukup menyeramkan. Raksasa tersebut kemudian pun menghancurkanlah fasiliti tersebut dan dia juga menyerap tenaga di kawasan tersebut. Rimon dan juga Kanata pula membantu orang-orang untuk mengevakuasi kawasan tersebut. Rimon pun menghubungi Dark Select untuk meminta bantuan. Dark Select kemudian pun tiba dengan Nurse DC dalam bentuk battle mode dan juga Guards Griffon untuk menentang raksasa tersebut. Tapi malangnya kekuatan mereka berdua tak cukup untuk mengalahkan spear Goseju tersebut dan mereka berdua pun akhirnya terhempas akibat serangan tersebut. Raksasa itu kemudian pun menembakkanlah kuasanya ke udara. Daripada udara tersebut terhasillah sebuah portal ya, dan daripada portal tersebut keluarlah satu raksasa yang dah dua kali comeback ya dekat dalam siri Deca ni, iaitu tak lain tak bukan adalah Spearsaurus. Spearsaurus dan juga raksasa tadi pun melakukanlah kekacauan di bandar. Spearsaurus seperti biasa akan menyerap tenaga daripada bumi, manakala raksasa yang satu lagi pula akan mengawasinya. Dark Select akhirnya telah pun mengambil keputusan untuk menghapuskan kedua raksasa tersebut. Mereka akhirnya telah pun kembali ke Nurse DC untuk menyusun strategi untuk mengalahkan kedua raksasa tersebut. Rancangannya adalah mereka berdua akan menggunakan S Plasma Reactor untuk menembak kedua kaiju tersebut, iaitu dengan cara Rimon akan memancing raksasa yang tadi itu untuk pergi ke depan Spearsaurus, dan bila mereka ni dapat peluang, mereka ni akan menembak Saurus dan juga raksasa tadi menggunakan S Plasma Reactor. Tapi bagaimanapun adalah risikonya kerana serangan tersebut boleh dibuat dengan satu tembakan sahaja. Kalau gagal, gagallah mereka ya. Jadi mereka pun menyusun strategi dan akhirnya setelah pun mendapat strategi yang betul, mereka pun menjalankanlah apa yang dirancangkan tersebut. Sebabkan Guards Griffon telah pun ditembak oleh raksasa tersebut, Rimon terpaksalah menggunakan Shuttlecraft ya. Shuttlecraft ni pernah muncul di Ultraman Trigger, tapi kali ini Shuttlecraft ni akan memainkan satu peranan cukup besar dalam operasi mengalahkan dua raksasa tersebut.
Setelah strategi disusun, akhirnya mereka bersiap sedialah untuk menjalankan operasi tersebut. Star Wars seperti biasa akan menguasai pasukan darat bersama dengan TPO. Remo akan menggunakan shuttlecraft supaya mendekati Spiosaurus. Manakala terjemah Hoshi pula akan berada di Nest DC dan dia pula akan menembakkan plasma reaktor kepada dua raksasa tersebut. Perancangan pun dimulakanlah, tapi malangnya tak seperti yang mereka rancang. Raksasa yang bersama dengan Spiosaurus tu tak ada pergi langsung ke situ, dan pasukan darat ni terpaksalah menembak raksasa tersebut untuk mengalihkan perhatian ke situ. Tapi raksasa darat ni menyerang mereka. Dalam keadaan itu, Asumi pun pergilah berlindung untuk dia mengisi peluru ya. Dan tengah dia nak isi peluru tu, tiba-tiba pula ada orang bagi peluru tu, dan orang tersebut ternyata adalah Agams ya. Random betul Agams ni ya. Kejap baik, kejap tak baik, tak tahulah. Agams pun sekali lagi menyalahkan Mesir Rumi atas kemusnahan planet Basdo. Dia menyatakan kerana kebodohan manusia yang menggunakan kuasa Spear inilah yang menyebabkan Spear akhirnya telah pun muncul di masa depan. Dan Spear akhirnya pun telah pun menyebabkan kemusnahan planet Basdo. Tapi Kanata ni tak nak percayalah dengan apa yang Agams katakan, dan setelah pun bertindak untuk berubah menjadi Ultraman Decker. Tapi Agams ni terus-terusan menyatakan apa yang dikatakan itu, sehinggalah Kanata ni mulalah mempersoalkan perkara tersebut. Sementara itu, raksasa yang bersama dengan Spiosaurus tadi yang digelar sebagai Spear Geomos oleh pasukan God Select telah pun pergi ke hadapan tersebut. Dan tanpa membuang masa, Terjemah Roshi pun melepaskanlah tembakan. Tapi malangnya Spear Geomos berjaya menahan serangan tersebut, tetapi tidak dengan Spiosaurus. Spiosaurus akhirnya terbunuh di kawasan tersebut. Spear Geomos kemudian pun menyerap Spiosaurus yang telah pun mati itu dan sekali lagi menembakkan cahaya ke udara. Dan pada ketika itu, satu lagi Spiosaurus dah nak muncul dan situasi semakin menegangkanlah pada ketika itu, sehinggalah berlaku sesuatu kepada Spiosaurus. Kalau nak tahu apa dia, kita ke next video. Spiosaurus pun cubalah untuk keluar daripada portal yang dibuat oleh Spear Geomos, tetapi berlakulah satu serangan kepada Spiosaurus, dan serangan tersebut sebenarnya dipuncakan daripada our legend ya, iaitu Ultraman Dyna. Ultraman Dyna pun muncul dan bertarunglah dengan Spear Geomos. Tapi yang peliknya dekat sini, sebuah Asumi ini dia mengenali Ultraman Dyna, sedangkan di episod 15 Decker Asumi tak pernah pun menyebut nama Ultraman Dyna. Dia cuma cakap ada satu Ultraman yang berjuang di masa hadapan bersama dengan mereka. Dan kalau Agams tu tahu, memang logik lah, sebab dia pun daripada masa depan. Of course dia akan kenal siapa Dyna ni, sebab Dyna ni bantu mereka ni masa depan. Jadi of course dia akan tahu. Jadi melihat Dyna yang cuba untuk menghalang rancangan dia, Agams pun bersamalah Terrafacer untuk bertarung dengan Dyna. Kanata pula akibat hasutan Agams tadi tu, Kanata ni seolah-olah macam tak ada keberanian lah untuk dia berubah. Dia cuba tekan di Ultra Deflection, tapi Ultra Deflection langsung tak hidup seperti yang dia inginkan. Dan pada ketika itu, Dyna ni terpaksalah berhadapan dengan dua musuh dia sekaligus di dunia alternatif. Setelah menggunakan Flash Type, kemudian pun berubahlah menjadi Strong Type. Dan pada ketika itu, Agams ni terus-terusan menggunakan Terrafacer untuk menyerang Dyna. Dan sampailah satu ketika tu, Dyna akhirnya berjayalah dicekik oleh Agams ni ya. Dan pasukan God Select pun membantulah Ultraman Dyna dengan menembakkan kaki Agams tersebut. Smith kemudian pun menampaklah diri di sini untuk menyedarkan dia tentang apa yang dikatakan oleh Agams tu tak betul. Dan pada ketika itu, tekad Asumi telah pun membulat semula. Dia pun berubahlah menjadi Ultraman Decker Flash Type. Dyna dan juga Decker akhirnya telah pun bertemu ya. Dan sayang di sini sebab Asumi ini telah pun menggunakan form terkuat dia sekali lagi ya, iaitu Dynamic Type. Manakala Dyna pula menggunakan Strong Type. Dia ni tak jujur cakap agak mengecewakan lah. Sebab Zat kalau boleh mengharapkan, kalau boleh janganlah guna Dynamic Type, gunalah form Strong Type juga, biar kena kan dengan Dyna. Bolehlah kita tengok dua karakter ni saling team up tapi menggunakan form yang sama antara satu sama lain. Decker pun tanpa membuang masa pun memanggillah Decker Shield Caliber dia untuk menentang kedua raksasa tersebut. Pertarungan yang cukup epik antara Dyna, Decker menentang Spear Geomos dan juga Terrafacer pun terjadi. Dan bawa pertarungan disajikan memang cukup nice lah. Dan Decker pun berterusan menggunakan Decker Shield Caliber dan juga Shield Mode untuk menentang Terrafacer dan juga Geomos. Sampailah satu masa tu, Spear Geomos pun telah pun cubalah untuk menembakkan beam dia ke arah Decker, tapi Dyna menggunakan Sojourn Kosen dia untuk menyerang Geomos. Dan dada yang mengandungi kekuasaan Geomos tu telah pun berjayalah dihancurkan oleh Ultraman Dyna. Terrafacer cubalah untuk menggunakan TR Mega Buster dia untuk menghancurkan kedua Ultraman tersebut, tapi Dyna menggunakan Ultra Fork dia yang menyebabkan Terrafacer mengalami kecederaan yang teruk. Terrafacer akhirnya berundur daripada pertarungan tersebut, dan pada ketika ini tinggallah Dyna
Dyna dan juga Decker. Dyna telah pun menyerahkan Ultra Dimension Card kepada Decker, dan Ultra Dimension Card yang dimiliki oleh Asumi itu ternyata adalah kad Ultra Dimension milik Dyna dan juga Tiga. Ini sebenarnya kalau korang nak tahu, dah ada bocoran sebenarnya berkenaan dengan benda ni. Sebenarnya macam kod pun ada juga. Sebabnya sebelum ni Zat tengok dekat Facebook, ada satu bahagian tu yang mana orang tu menyatakan bahawa dua row yang pertama ni menunjukkan form yang telah pun muncul setakat perjalanan siri Ultraman Decker, dan kat situ adalah menunjukkan kad Tiga dan juga Dyna. Pada mulanya Zat tak percaya sangat tau, sebabnya alah itu mesti nak promote mainan je, takkanlah muncul secara betul kan. Tapi dekat episod ni memang betul, dua kad tersebut memang dimunculkan. Decker pun menggunakanlah Ultra Dual Sword dia dalam bentuk Decker Mode untuk menggunakan dua kad tersebut, dan dengan hasil daripada kad tersebut, Decker pun berjayalah menghasilkan satu jurus baru yang dipanggil sebagai Dual Legend Flash Multi Scrum, dan dengan sekali serangan Spear Geomos pun berjayalah ditewaskan, dan sekaligus membuka portal Spear yang akan digunakan oleh Dyna. Sebelum Dyna kembali ke masa depan, Dyna telah pun memberikan satu kata-kata semangat kepada Asumi yang menyatakan bahawa tak ada orang akan tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Decker pun daripada menggunakan dynamic pun dia pun kembalilah semula ke bentuk flash type, dan mereka berdua pun akhirnya berpisah. Dyna kemudian pun memasuki portal tersebut dan mereka berdua pun akhirnya berpisah. Decker sempat memberikan simbol jari bagus yang sama yang diberikan oleh Dyna, dan episod pun habis. Itulah dia episod ke-21 Ultraman Decker, episod yang cukup hype dan juga sangat hangat diperkatakannya sekarang ni. Mana tanya sebab legend kita comeback, iaitu Ultraman Dyna. Dah lama agaknya Dyna tak comeback. Yang menariknya dekat sini sebab semua daripada Ultraman Dyna tu semua di remake, daripada Henshin Sequence, daripada dia nak bertukar daripada Flash ke Strong Type, semua di remake. Sekaligus orang kata berjayalah membuatkan kita ni bernostalgia. Even serangan Ultra Fork yang ada pada siri tu pun di remake juga ya. Dan bila Dyna ni menggunakan Ultra Fork tu, Izzat rasa gembira lah, sebab tu antara jurus Dyna yang Izzat rasa Dyna jarang gunakan. Tapi bagaimanapun tetap akan ada kelemahan juga daripada episod kali ni ya. Tak dinafikan, memang ada. Kalau nak tahu apa dia, tunggulah dulu ya. Kelemahan yang pertama Izzat rasa mungkin daripada segi surprise lah. Berbeza dengan Trigger dan juga Tiga di episod ke-19 Ultraman Trigger, episod tu bila Tiga muncul tu kita rasa sangat immerse, kita rasa sangat meremang lah bulu roma bila kita tengok tu. Sebabnya dah lama sangat Tiga tak comeback kan. Tiba-tiba dia comeback dengan cara yang begitu epic, buatkan kita ni sebagai penonton yang juga merupakan peminat Ultraman 3 ni, kita rasa sangat rasa sangat gembira lah nampak Tiga muncul kan, sertai dengan pertarungan mereka yang cukup epic. Dan yang paling menariknya adalah bila Trigger dan juga Tiga ni saling berganti form bersuaian dengan form masing-masing. Dua-dua bertukar jadi multi type, dua-dua bertukar jadi sky type, dan juga keduanya pun bertukar menjadi power type, sampai kedua ni menggunakan kosen yang sama pula tu dekat dalam satu pertarungan. Dan fighting yang disajikan memang cukup nice lah, tak perlu nak diragukan lagi. Bahkan juga fighting scene antara Sky Type, Trigger Sky Type dan juga Kyrie Lloyd tu memang antara the next level punya tokusatsu punya fight lah. Dan macam tahap-tahap anime punya fight pun ada tu. Untuk Decker bagi Zat macam biasa je lah. Dia bukannya biasa apa, tapi Zat rasa macam tak se-epic Tiga dan Trigger lah. Kalau macam Tiga dengan Trigger macam Zat cakap tadi tu, memang kita rasa memang epic lah. Tapi dekat sini Decker ni Zat agak kecewa sebab dia menggunakan form dynamic je. Mungkin dia orang ni nak buat kelainan sikit lah pada cerita ke apa ke, tak tahulah. Tapi in term of story, memang Decker dan juga Dyna antara pertemuan yang terbaik lah. Sebab mereka berdua ni, pertemuan mereka tu ada jalan cerita, bukannya sekarang untuk fan service semata-mata. Ada jalan cerita, dan pergerakan cerita dia pun sangatlah okey ya. Dan bahkan juga pasukan Guard Select macam biasa mendapatkan porsi mereka masing-masing, itu pun dah cukup bagus. Cuma itulah sayang dekat situ lah, dia rasa macam chemistry antara Decker dengan Dyna tu macam tak ada sangat tau. Tak tahulah kenapa, mungkin ada sebabnya kot, tak tahulah kan. Dan Zat rasa episod ni pun seolah-olah menunaikanlah semula permintaan Kiyotaka Taguchi ya. Sebabnya kalau kau nak tahu dulu, waktu penayangan siri Ultraman Trigger, Kiyotaka Taguchi ni sebenarnya nak memunculkan Ultraman 3 tu bukanlah di episod 19. Sebaliknya dia nak munculkan Ultraman 3 tu di episod kedepannya. Tapi atas paksaan pihak Suburaya, Kiyotaka Taguchi terpaksalah memunculkan 3 di episod ke-19. Jadi sebab tu lah kalau korang rasa cerita dia tu macam berantakan ke, memang wajar lah, sebab bukan atas kehendak Kiyotaka Taguchi sendiri. Tapi dekat siri Decker ni, Kiyotaka Taguchi berjaya lah membuat apa yang dia nak buat tu. Dia tak munculkan Dyna dekat episod 19, sebaliknya dia munculkan Dyna di episod ke-21. Di episod ke-21 ni kita dah pun masuk ke dalam arc yang terakhir. Sebab salah satu trademark Masayoshi
Kisui adalah 5 episod terakhir akan menjadi episod utama ya. Tak ada filler lagi dah lepas ni. Episod ni akan jadi episod utama. Dan juga mungkin kerana kurangnya epic tu, sebab Izzat rasa sebabnya ada rumor yang mengatakan bahawa Diana akan membuat kemunculan sebanyak 2 kali. Kalau ikutkan teori, ada yang mengatakan bahawa Diana ni akan menggunakan flash type ya, tak ada pula tulis strong type. Tapi ternyata teori tersebut salah, dan memang dekat dalam episod kali ni Diana menggunakan strong dan juga flash sahaja. Kalau kenapa dia orang ni tak bertukar-tukar menggunakan form masing-masing tu, Izzat rasa mungkin kerana Diana ni hanya boleh menggunakan satu form di setiap satu pertarungan. Maknanya kalau dia dah menggunakan form strong, dia dah tak boleh gunakan miracle. Miracle tu kena guna di pertarungan seterusnya. Dan ada juga gambar yang menunjukkan bahawa episod minggu depan Diana ni akan kembali lagi untuk menggunakan form miracle type pula. Dekat situ Izzat harap kita dapatlah tengok pertarungan epic antara Decker dan juga Diana menentang musuh ke depannya lah. So musuh ke depannya masih lagi Agams sama dengan satu lagi Kaiju Showa, iaitu Chandler ya. Kamu nak tahulah apa sebab Chandler ni muncul, dan apakah Chandler dan juga Agams akan bekerjasama, dan apa pula kebenaran yang akan diungkapkan oleh Agams kepada pasukan Godsealed lainnya. So Izzat rasa itu sajalah video kita hari ini membahas tentang episod ke-21 Ultraman Decker. Walaupun episod crossover, tapi tetap Izzat rasa ini merupakan episod crossover yang lebih baik lah. Tentang storyline memang lebih baik daripada Trigger, tapi daripada segi pertarungan yang epic, tenang Trigger lagi lah. Kalau yang lain, Izzat rasa macam Decker ni mungkin kedua terbaik lah bagi Izzat. Kalau Izzat jujur cakap, Izzat tak apa suka sangat dengan crossover di beberapa siri sebelumnya, terutama sekali Ultraman Z tu lah bersama dengan Ultraman Ace. Walaupun jalan cerita dia bagus, tapi Ultraman Era Showa Izzat memang tak minat. Bukan tak minat apa, sebab taklah pernah tengok langsung Ultraman Era Showa. Jadi kita tak ada rasa suka ataupun goosebump ke waktu tengok Ace muncul. Kita rasa macam biasa lah, sebab Ultraman Era Showa Izzat rasa kalau nak bandingkan dengan TDG, Ultraman Era Showa comeback dia lagi banyak daripada Ultraman era TDG. Bahkan juga jauh lebih baik lah daripada Ultraman Taiga yang mengembalikan semula Ultraman Zero. Ultraman Zero tu memang tak patut comeback pun, sebab dah jemur sangat. Izzat rasa Decker ni antara yang terbaik lah dia punya crossover dia, walaupun di bawah Tiga dan juga Trigger, tapi tetap ini antara yang terbaik lah. So Izzat rasa itu sajalah video kita hari ini membahas tentang ke-21 Ultraman Decker. Kalau korang nak tengok episod ni, apa pendapat korang? Jangan lupa tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Izzat. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan bye.